gelombang microwave dan gelombang inframerah. Panjang gelombang ialah 3 hingga 1000 mikron. Kekerapan adalah antara 0.1 hingga 10 THz. Ia dipanggil sebagai gelombang kehidupan oleh saintis. 41 tahun lalu, iaitu 1980, saintis Rusia sudah menjumpai gelombang THz. Memandangkan teknologi pada masa itu belum cukup canggih, maka ia tidak dapat diterokai. 2004 hingga 2005, kedua-dua China dan Amerika Syarikat menilai teknologi terakhir sebagai salah satu daripada 10 teknologi teratas yang akan mengubah dunia pada masa depan. 2005, China juga telah menyenaraikan teknologi terakhir sebagai 10 objektif strategi utama tonggak nasional dan membuat penyelidikan dan perkembangan mendalam di negara China, di mana 6 buah Akademi Sains Kebangsaan China dengan kerjasama 66 saintis telah bertungkus rumus untuk mengkaji bagaimana gelombang terahertz dapat memberi manfaat kepada kesihatan manusia. Setelah 12 tahun, iaitu pada tahun 2017, China berjaya membangunkan peranti air 0.96 THz yang dilancarkan oleh Shenzhen Xingqingchun Technology Development. Peranti air terahertz adalah resonator air di mana tugasnya adalah memecahkan molekul air menjadi gugus linear oleh frekuensi getaran gelombang elektromagnet yang sama dengan sel manusia. Mari kita tengok revolusi air minum untuk manusia. Terahertz hidrometer kesihatan memimpin revolusi minum air generasi kelima. Revolusi pertama, zaman sungai dan telaga, pengalaman minum air pertama manusia. Revolusi kedua, zaman air pipe, pembasmian kuman di dalam air. Revolusi tiga, iaitu zaman barrel dan air botol, selesaikan masalah pencemaran air. Revolusi keempat, iaitu zaman penapis air, di mana air minum secara langsung dari rumah. Dan revolusi kelima, iaitu air sihat terahertz, minuman selular yang sihat. Raymond Francis, seorang ahli kimia dan lulusan MIT daripada USA, telah menerbitkan sebuah buku bertajuk Never Be Sick Again. Dalam buku tersebut menyatakan kenapa kita boleh jatuh sakit. Kita hanya ada satu penyakit, iaitu kegagalan sel. Kita boleh lihat terdapat pelbagai jenis sel badan manusia dan anda boleh lihat pembentukan sel manusia bermula dan terdapat 10 sistem utama dalam tubuh badan, iaitu sistem rangka, sistem penghadaman, sistem pernafasan, sistem kencing, sistem pembiakan, sistem imun, sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem otot dan sistem endokrin. Kita tengok peranan air. Air menyumbangkan 70% daripada berat orang dewasa. Otak 75%, darah 83%, jantung 79%, tulang 22%, hati 86%, otot 75% dan ginjal 83%. Kepentingan air ialah untuk mengawal suhu badan, menyingkirkan bahan buangan, mengawal geseran sendi, bantu penyerapan nutrien, melindungi dan melapisi organ penting, bantu mengubah makanan ke tenaga, melembabkan oksigen untuk pernafasan, bantu bawa nutrien dan oksigen ke sel tubuh. Mana lebih baik untuk anda? Minum air sihat terahertz, ulang-alik ke tandas, atau minum air manis, banyak ulang-alik ke hospital? Satu gugusan molekul air berstruktur kluster polimer, ia bersaiz 15 hingga 20 molekul air tunggal. Apabila kita keluarkan satu molekul air yang mengandungi satu oksigen dan 2 hidrogen, di mana struktur ikatan kedua hidrogen adalah pada sudut 104.5 darjah. Selepas ia diresonate gelombang terahertz 0.96, sudut hidrogen akan buka pada 3 hingga 5 darjah kepada 107.5 hingga 109.5 darjah. Molekul air menjadi kecil yang tersusun secara linear dan bersaiz 2 nanometer ke bawah yang dapat memasuki sel dengan cepat.
Seterusnya, menggalakkan kesihatan sel. Sel yang sihat adalah berbentuk bulat yang mempunyai frekuensi sel bergema pada 0.96. Semasa sel sihat, ia mempunyai elektromagnet seperti vacuum yang boleh menyedut air melalui aquaporin. Apabila usia manusia semakin lanjut, sel-sel pun akan jadi penuaan. Sel-sel yang lemah, rosak, tidak lagi berkemampuan untuk menghasilkan elektromagnet untuk menyedut air. Ini akan menyebabkan sel-sel yang sihat badan semakin berkurangan dan penghantaran mesej kepada otak untuk minum air menjadi kurang. Bila ini terjadi, sistem-sistem badan akan mula gagal berfungsi dengan lancar. Disebabkan kekurangan air dalam badan, ini akan mengakibatkan kita jatuh sakit. Akan tetapi, minum air terahertz mampu mengembalikan sel yang lemah menjadi sihat kerana air terahertz yang tersusun secara linear dan halus dengan mudah memasuki sel-sel melalui aquaporin tanpa sedutan dari sel. Kuasa 0.96 tenaga terahertz akan mengembalikan sel-sel menjadi aktif dan sihat. Jadi nak sihat, minum air secukupnya. Air cukup, sel badan akan jadi sihat. Sel badan sihat, penyakit akan sembuh. Mari kita tengok koleksi pelbagai jenis sampel air di pasaran. Air yang mempunyai 100 Hz ke atas adalah seperti air RO, air hujan, air pipe, air suling dan air sumur. Manakala air di bawah 100 Hz adalah air mineral, air desa panjang umur, air elektrolisis, air glacier, air pai, air segi enam dan air glacier dagu. Air yang paling kecil di dunia pada masa kini adalah air terahertz dengan 7.6 Hz sahaja. Semakin halus air, semakin ia bermanfaat untuk sel badan. Mari kita tengok ciri air terahertz. Yang pertama, penyembuhan diri. Kedua, metabolisme. Air kesihatan terahertz tidak menyembuhkan penyakit, tetapi sel-sel membaikinya sendiri untuk mencapai kesihatan. Air kesihatan terahertz hanya pembawa yang terbaik. Bawa air yang baik bersama-sama dengan mineral, oksigen, permakanan dan tenaga terahertz 0.96 terahertz ke dalam sel-sel untuk membolehkan sel-sel membaiki diri dan memulihkan metabolisme. Minum air terahertz yang untuk jangka masa panjang dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan kemampuan penyembuhan diri, mengatur peredaran mikro, menguatkan imuniti badan, melegakan keletihan dan bermanfaat untuk kesihatan. Organ tubuh manusia tidak berbohong. Data metabolisme sel organ ini akan memberitahu anda jawapannya. Mari kita tengok kitaran pembaruan sel untuk tubuh manusia. Sel perut 7 hari, sel paru-paru 2 hingga 3 minggu, sel kulit 28 hari, sel darah merah 120 hari, sel hati 5 hingga 6 bulan, sel rambut 3 hingga 6 tahun, sel tulang 7 hingga 10 tahun, sel jantung 20 tahun. Kitaran metabolik sel yang lengkap adalah 180 hari. Dengan hanya minum air terahertz secara konsisten dan berpanjangan, dia dapat membolehkan sel-sel membaiki diri dan memulihkan metabolisme. Mari kita tengok ciri peranti air terahertz. Yang pertama, kelikatan iaitu 680 kali lebih rendah. Rasa airnya sedap dan licin. Air masuk ke dalam sel meningkatkan kadar penyerapan saluran darah dan sel sebanyak 3 kali ganda. Mencairkan lipid darah dengan cepat, menggalakkan peredaran mikro dan meningkatkan sistem peredaran darah. Ini dapat mengurangkan risiko mendapat sakit jantung dan strok. Yang kedua, penstaliran. Pengurangan trichophyton iaitu kurat merah sebanyak 79% yang menyebabkan penyakit kulit seperti cirrhosis dan eczema. Selain daripada itu, ia dapat membunuh bakteria iaitu E. coli sebanyak 89%. E. coli adalah bakteria utama dan paling banyak terdapat pada usus manusia, terutamanya parasit pada usus besar. E. coli boleh bertahan walaupun dimasak pada 100 darjah Celsius. Jangkitan ini boleh membawa maut.
Yang ketiga, anti-pengoksidaan. Jumlah aktiviti kenaikan anti-pengoksidaan adalah sebanyak 78%. Dia dapat melambatkan penuaan. Terdapat banyak radikal bebas di dalam tubuh manusia yang dapat merosakkan DNA sel-sel normal. Dan kesan antioksidan dapat menghilangkan radikal bebas dengan berkesan. Yang keempat, anti-radiasi diperkuat sebanyak 4 kali. Pencemaran radiasi dapat mempengaruhi sistem peredaran darah, fungsi imun, pembaikan dan metabolik tubuh dan juga dapat menyebabkan bara dan mempercepatkan pencampan sel-sel bara. 1,5 gelas tau. 1,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 9 hari bulan 3. Inilah adalah Puan Haji selepas mengemai terakhir 1,5 jam. 15 minit. 1,5 cup. 15 minit. Macam dara anak dara lah. Air terakhir Macam anak dara lah. Laju dia aktif lagi. Ya Allah. Bolehlah pasang sekali lagi. Satu lagi. Isteri kedua.